Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni cikgu akan tunjukkan cara nak buat talam seri muka. Okey, so ini bahan-bahan yang kita perlukan. Okay, kita perlukan beras pulut. Okey, 450 gram. Lepas tu kita guna santan dalam 250 ml. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana cara kita nak timbang. Dan ini kita perlukan dalam 300 ml air dan juga garam. Right? So dekat sini juga kita akan perlukan penimbang digital. Penimbang digital ni akan memudahkan kerja kita lah. Alright? Cikgu pun selalu sediakan nota resepi dekat depan setiap kali nak buat apa-apa pun jenis masakan kuih ataupun biskut raya lah. Alright. Sebab dekat sini kita boleh cross check lah. Jadi kita akan pastikan tak ada barang yang akan tertinggal sewaktu dalam proses buat. Contohnya bila kita dah letak beras pulut, kita tikkan. Dan bila kita letak santan, kita tikkan. Okey, jadi bila dah habis semua barang, kita dah nak start proses yang baru, kita akan cross check yang mana yang tertinggal ataupun semua dah complete dan kita akan teruskan untuk ke proses seterusnya. Okey, ni penimbang digital kita. So biasanya sebelum kita mulakan apa-apa, kita sentiasa pastikan dia zero, kosong. Okey, so sorry, ini on off dan kita zerokan. Bila kita dah timbang, okey, so kita nak tambah lagi adunan baru contohnya, kita kosongkan aja. Alright? Okey, so yang beras yang kita dah timbang tadi, kita rendamkan dengan air selama 30 minit lebih kurang. Okey, sekarang kita nak masukkan timbangan santan dan juga air. Biasanya dia dalam unit mililiter. So dekat sini mode, kita tekan, kita ubahkan dia jadi ml, mililiter. Alright, so biasanya sukatan untuk cecair and dalam bentuk ml. Okey, sekarang kita masukkan santan. Okey, lepas masukkan santan, kita zerokan balik, tekan yang zero tu balik, kemudian kita sukat air pula. Okey, kemudian kita masukkan garam. Kita sukat guna sudu penyukat ni. Biasanya dia tulis setengah teaspoon ke 1 teaspoon ke sudu penyukat. Okey. Ini adunan yang kita akan gaulkan dengan santan yang kita rendam kemudian. Jadi kita preparekan dulu air untuk dimasukkan ke dalam adunan beras pulut yang kita dah rendamkan tadi. Okey, lepas tu kita panaskan pengukus. Dalam tu kita isi air dan panaskan dulu. Dalam 10 minit ke 5 minit sebelum kita masukkan beras pulut kita. Okey. Beras yang kita dah rendam tadi dalam lebih kurang 30 minit, kita toastkan air dia. Kemudian santan yang kita dah buat campuran tadi, kita masukkan dalam beras pulut yang dah ditoast atau yang dah dibuang air dia tu. Alright. Kemudian kita gaul-gaulkan campuran beras pulut dengan santan. Kemudian campuran beras pulut dengan santan tadi kita masukkan dalam pengukus yang telah kita kukus dah air dia tadi. Kita dah didihkan air dia tadi. Kita kukus dalam lebih kurang 30 minit. Tak nak terleka, lebih baik kalau adik-adik beli pemasa ni dan kita boleh setkan masa selama berapa yang kita nak. So dalam kes ni kita buat dalam 30 minit dan dia akan berbunyi bila sudah habis 30 minit, bermakna adunan kita dah ready. Alright, sementara kita tunggu beras pulut tu masak, kita sediakan bahan untuk lapis atas dia. So mula-mula kita sediakan air pandan dulu dalam 7 ke 8 helai. Kita blendkan dia bersama dengan air untuk dapatkan dia punya air pandan. Pandan yang dah di blend tadi kita tapiskan dia. Okey, untuk lapisan atas dia kita sediakan dulu sementara kita kukus beras pulut tu, telur dalam 4 biji, tepung gandum dalam 140 gram, santan, gula pasir, air pandan yang kita dah blend tadi, garam dan sikit pewarna hijau apple. Mula-mula untuk lapisan atas, kita mixkan telur, gula dengan garam.
kemudian kita masukkan tepung. Kita kacau dia. Kacau sampai sebati. Kemudian masukkan santan. Okey, kemudian masukkan air pandan. Kemudian masukkan sedikit pewarna hijau apple. Kita gaul dia sampai dia sebati. Okey, so semua adunan tadi kita ayakkan ataupun kita tapiskan dia. Selepas kita dah tapis dia, kita masakkan dia sekejap dengan api perlahan sampai dia macam dah beruap sikit ataupun dia berkerak sikit je kat tepi tu. Okey, so masakkan dia sekejap. Alright, untuk pulut yang dah disiap masak tadi, kita tuangkan ke dalam loyang saiz 10x10 inci. Dan loyang tu kita dah minyakkan dekat bahagian tepi dia tu. Dan kita letakkan plastik supaya senang nanti bila kita dah siap masak talam Sri Muka ni, kita angkat dia. Angkat dengan lebih senang. So itu tujuan kita letak plastik ni. Pulut ni kita kena tekan-tekan dia supaya dia padat. Okay, sama ada gunakan sudu ataupun you boleh juga gunakan ni penekan ni, penekap ni. Okey, bila kita dah tekan padat, kita tuangkan yang lapisan atas tu ke atas lapisan pulut bawah tadi. Okey, so adunan yang dah siap tadi kita tutupkan dengan aluminium foil supaya tak ada titisan-titisan wap yang akan jatuh dan permukaan kuih kita akan nampak lebih cantik lah. Kemudian kita masukkan dalam pengukus dan kukus selama 40 minit. Okey, selepas 40 minit kita buka aluminium foil dan juga penutup pengukus dan biarkan dia kering kat bahagian permukaan atas. Kalau misalnya dia ada sedikit wap ke apa ke, kita bagi dia kering sekejap. Tapi jangan tutup dulu. Kita biarkan dia kering dengan wap dalam keadaan penutup yang dah terbuka macam ni. Okey, so bila yang tadi dah kita dah masak, kita biarkan sampai dia sejuk. Bila dah sejuk betul-betul, baru kita boleh potong.